Jadi kita ni akan berbicara berkenaan dengan hijrah. Jadi maknakan ia dengan istiqamah. Inilah topik yang akan kita bincangkan hari ini. Dan alhamdulillah ada penonton untuk sesi wawancara kedua kita hari ini. Kita berbesar hati sebenarnya di studio, bukan hanya saya dengan Sarina, tapi kita mempunyai seorang yang sudi hadir bersama dengan kita hari ini untuk sama-sama bercerita, untuk sama-sama mengupas mengenai dengan topik hari ini, hijrah. Maknakan ia dengan istiqamah. Jadi yang telah pun kita jemput ke studio, Sarina. Ya, kita bersama dengan Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Selalunya wabarakatuh. mendengar suara Ustazah ni di radio. Masya-Allah. Ini orang kesempatan untuk bersua muka. Lama je sudah anda berjumpa tu Ustazah. Alhamdulillah. Satu rezeki ni Ustazah untuk berjumpa, diberikan kesempatan berjumpa secara bersemuka. Sebelum hijrah. Sebelum hijrah ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membicarakan mengenai dengan hijrah dan maknakan ia dengan istiqamah. Mungkin sebagai mukadimah daripada Ustazah sendiri untuk para penonton kita ni. Kami akan serahkan dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim alaina bil khair. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, Sarinah dan juga Denny, hari ini saya akan mengongsikan sedikit sebanyak tajuk yang berkaitan dengan hijrah. Maknakan ia dengan istiqamah. Yang mana pada petang ini insya-Allah masuk saja waktu maghrib kita ni akan berpindah ke tahun baru, itu 1444 insya-Allah, bukan lagi 43. Esok boleh membuat 1444, bukan lagi 1443. Jadinya alhamdulillah, terima kasih juga dengan soalan yang diajukan hari ini, dan juga berpeluang dipanggil sekali lagi ke Rampai Pagi. Jadinya sebagai mukadimah hari ini, iaitu hijrah maknakan ia dengan istiqamah. Hijrah ni kita ni tahu, hijrah itu ia adalah kalau dari segi bahasa Arab ni artinya berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau secara ideologinya di dalam kehidupan kita ni tu berpindah dari sampailah daripada satu keadaan kepada ke satu keadaan. Contohlah saja daripada kurus kepada daripada gemuk. Ya Allah, masya-Allah, terbalik terpulang daripada gemuk kepada kurus. Mungkin satu pembaharuan. Daripada gemuk kepada kurus, daripada terasa macam kurang yang kurang baik kepada menjadi yang lebih baik, menjadi baik, dan orang yang menjadi yang baik itu kepada yang lebih baik, dan lebih baik itu kepada yang mantap, padu dan sebagainya. Macam itu. Jadi kita ni di sini ni ideologi hijrah bagi dalam kehidupan kita ni adalah kita ni tu berpindah ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Jadinya manakala hijrah ni ia memerlukan kepada proses. Bukan hanya kepada untuk sehari dua hari, tetapi ia berpanjangan. Sebab atutah ia perlu dimaknai dengan istiqamah supaya hijrah itu menjadikan hijrah itu bukan hanya setakat keazaman ataupun hanya dikeluarkan melalui mulut, tetapi ia bermakna di dalam kehidupan kita ni. Sebab atutah tajuk ani hijrah maknakan ia dengan istiqamah. Jadi hijrah dan istiqamah berpisah tiada. Betul sekali ya. Kalau orang indah ada istiqamah, boleh saja hasil daripada penghijrahan itu indah akan memberikan impak yang baik dalam kehidupan seseorang itu, Ustazah. Betul, tepat sekali. Bukan hanya dilafazkan aku akan berhijrah ataupun aku mau jadi lebih kurus lagi tahun ini, tapi ada usahanya, Ustazah. Mungkin Ustazah tadi ada Ustazah menceritakan mengenai dengan orang dari segi definisi hijrah itu dan juga istiqamah. Ada Ustazah juga menceritakan kalau hijrah ni tadi mengharapkan hari ini kalau tadi berhijrah dengan mengambil langkahnya yang tertentulah untuk menjadi yang lebih baik atau yang sepatutnya yang idealnya. Ustazah, saya percaya juga kita ni dalam kehidupan ini ultimate goal kita ni untuk menjadi orang yang lebih baik.
hari Anik daripada hari yang kemarin. Betul. Tapi dalam proses untuk menjadi yang lebih baik Anik, dalam proses untuk perubahan diri. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakan barangkali bagaimana caranya sebenarnya untuk tadi memulakan proses ini perubahan diri ke arah yang lebih baik dari segi Islam. Baik, Masya Allah. Macam mana sebenarnya kita nyatukan menjadikan diri kita ni itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadinya sebenarnya kalau mengikut keadaan fitrah kita ni, alangkah untungnya orang itu ataupun alangkah untungnya seorang hamba Allah itu, ia sudah terdetik diberikan hidayah untuk aku mau berubah hari ini daripada langsung indah ada perasaan. Perasaan indah mau berubah. Artinya kalau ia dijentik kepada hatinya maukan berubah, maka cepat-cepatlah mengatur strategi dan kuatkan semangat itu untuk berhijrah itu sendiri. Sebagaimana saya menambah tadi sebagai mukaddimah, kenapa kita ini digalakkan ataupun diharuskan untuk berhijrah ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, iaitu yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Artinya di sini ni, sebagai manusia, sebagai fitrah kita ni indah lari daripada kesilapan. Kesilapan dan juga ada kekhilafan, dan tadi ini indah sempurna. Ada saja yang kita ni buat itu indah perfect. Jadinya tapi kita ni jangan down. Pasal apa? Pasal kita ni itu Allah memberikan peluang kepada kita ni itu untuk selalu berubah ke arah kebaikan. Pasal apa? Kalau kita ni berubah ke arah kebaikan itu, kita ni itu sudah menjadi berusaha untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 tadi itu. Cumanya bagaimana untuk kan berubah? Pertama sekalinya perlulah mengubah diri sendiri itu untuk menjadi diri lebih yakin itu dengan cara kita ni itu bermuhasabah diri. Apa saja kekuranganku? Contohnya saja, mungkin hari ini aku ni suka menangguh-nangguh pekerjaanku. Mungkin azam tahun ini aku indah mau lagi menangguh. Macam mana aku kan indah mau jadi menangguh? Jadi indah mau lagi jadi procrastination ni. Indah lagi kan mau jadi matu. Aku mesti awal bangun, kemudian selalu tahajud kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah untuk memberikan aku kekuatan supaya untuk menjauhkan daripada procrastination ini. Kemudian yang keduanya, kalau kita ni melis-liskan apa kekurangan kita ni itu, jadikan ia kekurangan itu sesuatu kekuatan kita ni. Contohnya tadi itu, aku ni pemalu untuk kan bercakap di depan orang. Tapi aku nak mau malu lagi, aku mesti belajar. Kalau kita ni mendetek apa saja halangan-halangan kita ni untuk ke arah ke arah yang lebih baik ni, insya-Allah itu menjadi permulaan kita ni tu untuk kan berubah. Kemudian yang keduanya, bagaimana kita ni tu menjadi perubahan ke arah diri yang lebih baik ni secara Islam ni adalah yang keduanya, kita ni tu berubah secara perlahan-perlahan. Macam kita ni tu naik tangga, kalau kita ni naik tangga yang pertama, kemudian tangga yang kedua, mana berperingkat, ada berperingkat, yes. Mana ada terus ia melangkah tu sampai ketiga. Tapi Terus ia drastik. satu-satu saja, secara drastik. Biasanya kalau perubahan secara drastik ni mudah je ia drastik, ia turun, ia down. Sebab itu langkah by langkah, step by step. Pasal kehidupan kita ini semua ada prosesnya. Sembahyang ada prosesnya, wudu ada prosesnya. Kehidupan kita ni pun ada prosesnya untuk menjadi lebih baik. Sebab itu kita ni ada proses-prosesnya secara perlahan-perlahan. Contohnya tadi itu, kalau indah tersemayang subuh, okey, ia punya caranya minta bangunkan mama. Kemudian alarm clock itu jauh-jauh, jangan supaya berdiri. Supaya berdiri. Kemudian bagi ayat-ayat ruqyah supaya mata kita ni ataupun diri kita ni tu indah nyorang, indah tertidur masa time waktu subuh tu. Jadinya di sinilah sedikit sebanyak macam mana kita ni tu kan berubah diri ke arah yang lebih baik mengikut cara Islam ni. Kemudian cara Islam ni juga, kalau kita ni tu kan menjadikan diri kita ni lebih baik, adalah yang paling penting sekali adalah nawaitu kita ni. Niat. Macam mana niat kita ni? Kalau niat kita ni kuat, kalau kita ni macam kan membeli barang, sesuatu barang. Kalau kita ni kan membeli satu barang, aku mau beli barang itu. Sanggup sanggup menyimpan, menabung. Menampung.
Macam contohnya saja aku kan ke KL menabung. Masa ni 1 bulan 8 boleh sudah kembali ya. Masya Allah. Ditunggu-tunggu tu Ustazah. Masya Allah. Tapi ikut SOP itu yang tersendirilah. Okey, jadinya di sini tu kalau kita ni kan mau sesuatu, kita ni mesti kuat azam kita ni. Jadinya moga dengan hijrah yang kita ni sudah ada terjentik di dalam hati ni, kuat hati kita ni. Meskipun ada halangan, ada ujian-ujian tertentu, memang ada. Memang ada sesuatu tu. Tapi kalau hati kita ni kuat, kita ni redah saja. No matter what happen, redah saja, terjah saja. Yang penting Allah menilai usaha seseorang untuk menjadi lebih baik, bukannya tentang hasilnya. Itulah sedikit sebanyaklah bagaimana kita ni tu merubahkan diri kita ni tu lebih baik mengikut cara Islam. Betul. Tadi Ustazah ada bercerita Ustazah mengenai dengan kalau tadi ingin berhijrah ni, yang paling penting ialah melakukan sesuatu tu peringkat by peringkat, secara perlahan-lahan, step by step, mengambil langkah satu dulu sebelum kita melangkah ke nombor 3. Start dari nombor 1 dulu. Jadi kalau boleh diceritakan dari segi perspektif Islam, dari segi peringkat-peringkat ya untuk tadi berhijrah ke sesuatu yang lebih baik lagi Ustazah. Macam mana caranya Ustazah? Baik, terima kasih dengan soalan yang diajukan tadi Tuan. Kita ni melihat hijrah ni ia satu perkataan yang mudah. Tapi sebenarnya proses itu adalah yang susah. Betul. Sama macam kita ni kan kan menghendaki sesuatu perkara, ia mudah aku mau kan masuk sana. Tapi untuk kan ke sana tu susah, sukar. Tapi indah mustahil untuk tani mendapatkan. Sebab itu kita ni punya fitrah memang berusaha. Berusaha dengan proses duit. Maksudnya tu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Tapi ikhtiar itu ada juga menyebutkan sebagai iktisab. Iktisab. Duit itu doa, tani berdoa kepada Allah untuk dipermudahkan segala urusan. Kemudian usaha dengan sekuat mampunya. Kemudian macam-macam mana saja usaha. Kemudian ikhtiar. Kita ni memikirkan apa jalan yang paling baik. Kemudian iktisab sama je dengan usaha tadi tu, tetapi iktisab ni lebih lagi bermujahadah. Bermujahadah dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsi tawakal ni paling pentingnya pasal iatah yang menyelamatkan kita ni daripada down. Contohnya saja ini yang saya selalu memberikan motivasi kepada student-student saya, kepada pelajar-pelajar saya, apapun jua setelah kamu berusaha, jangan lupa tawakal. Apapun hasilnya yang Allah bagi Arabis kita ataupun student-student, ada ia punya hikmahnya. Kalau kita ni bertawakal kepada Allah dengan apa yang kita ni lakukan, baik dan buruk ada baiknya, ada hikmahnya. At least kalaupun ada kegagalan ataupun ada yang indah menjadi kita ni punya point ataupun usaha itu, pasti ada hikmahnya. Artinya kegagalan itu bukannya sesuatu yang negatif, tetapi kegagalan itu adalah permulaan untuk berjaya. Tapi sebelum bertawakal itu pun juga perlu kita ni cukup usaha gitu Ustazah. Betul. Kadang-kadang macam serahkan saya. Ini musim peperiksaan je ni ya. Umpamanya selain daripada belajar mungkin ada tuition, tapi tambah tawakal saja lepas ni. Dia boleh kita ni seada-adanya saja betul. Perlu juga berusaha tu dengan berusaha dengan sebaik semampu kita ni, betul sekali. Dan baik, tadi belum masuk tadi jawapannya sebenarnya. Tadi itu baru introduction ya. Okey. Tadi minta maaf juga Sarina dan juga Denny. Di antara peringkat-peringkat yang kita ni perlu kita ni ketahui tentang proses hijrah ni, ia ada memerlukan kepada 4 proses. Yang pertama sekali adalah muhasabah. Macam tadi saya tadi katakan. Kemudian muhasabah ni memang digalakkan dalam Islam. Sentiasa kita ni tu bermuhasabah setiap hari. Pasal kalau orang yang indah bermuhasabah setiap hari, orang itu memang ia akan orang in the life untuk esoknya. So sentiasa muhasabah. Aku sudah apa lakukan hari ini? Apa yang sudah aku buat? Apa yang terbaik sudah aku lakukan hari ini? Sebab itu ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa orang yang sentiasa bermuhasabah ini adalah orang yang bijak. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bijak adalah mereka yang bermuhasabah dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian proses yang kedua adalah hamasah. Tadi muhasabah kita ni, kemudian hamasah. Hamasah ni adalah kita ni itu bersemangat untuk berhijrah, iaitu di mana semangat kita ni itu benar-benar akan memperbaiki diri.
ada list-listnya kita niatukan checklist checklist macam mana kita niatukan bersemangat. Aku kan sembahyang subuh berjemaah, aku kan puasa sunat dan sebagainya. Tapi ada kalanya ketika proses hamasah ni kita ni gagal, terasa down, ngalih aku Lukumo lagi, ngalih aku dulu, relax dulu. Ini dikatakan di dalam Islam sebagai futur dalam beribadah. Futur dalam beribadah. Jadinya normal. Ianya normal. Kita ni lihat sejarah Islam, Nabi Yunus alaihissalam, yang mana selepas berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya itu mau mendengar cakapnya. Kemudian ada rasa menyamal Nabi Yunus ini. Kemudian Nabi Yunus menyamal, kemudian ditelan oleh ikan nun. Apa yang Nabi Yunus alaihissalam dibuat masa di dalam ikan nun itu, berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apabila saya sudah mengamalkan zikir ini, dan juga beberapa orang juga sudah mengamalkan, bila mana sahaja kita ni mengamalkan zikir Nabi Yunus alaihissalam ini, Allah, kita ni beristighfar setiap hari itu, ada saja kemudahan dan juga solusi setiap permasalahan itu akan keluar. Kita ni mesti yakin, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya, peringkat untuk kita ni kan berhijrah ini adalah barutah istiqamah, konsistenkan amalan-amalan yang telah kita ni lakukan, amal ibadah untuk menjadikan diri kita ni lebih baik. Kemudian bila mana sudah istiqamah itu yang sudah kita ni ada di dalam diri kita ni, sebati sudah di dalam kita ni untuk bertakwa kepada Allah, maka kita ni tu sudah di akhir proses penghijrahan ini dikatakan sebagai qudwah ataupun qiyadah, iaitu memberikan contoh kepada orang ramai. Contohnya saja, saya terbiasa sudah ataupun seorang hamba Allah tu terbiasa sudah solat sunat solat berjamaah di masjid, kemudian ia menjadi ikutan contoh kepada anak-anaknya. Babu mama sudah solat berjamaah, balakas dah macam jadi babah. Itu sudah. Hijrah itu memerlukan masa yang panjang. Sehingga akhir hayat. Itulah antara proses-prosesnya. Jadi kalau ikutkan itu baru 3 tu, muhasabah, hamasah, istiqamah, kemudian qudwah. Qudwah contoh, menjadi contoh dan teladan kepada siapapun orang di kalangan kita ni lah tu. Umpamanya kalau ia merupakan seorang ibu, contohnya kita ni lah tu ustazah, kita ni mahu menjadi qudwah yang baik untuk anak-anak kita ni lah tu. Jadi kita ni perlu mencerminkan sesuatu yang positif setiap hari, dan apapun bentuk barangkali keazaman bis kita ataupun perubahan yang ingin bis kita pertingkatkan dengan kedatangan Ilal Hijrah 1444 ini. Saya pasti ianya sesuatu yang bukan hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, seperti yang tadi dikongsikan oleh Yang Mulia Ustazah tu, ada salah satu rasanya hadis itu barangkali kita ni mau barang ani mengalir jauh walaupun sehingga selepas meninggal, betul, yang diamalkan selepas meninggal. Jadi walaupun kita ni nada, tetapi mungkin legasi kita ni tu yang menjadikan satu amalan dan sebenarnya hal itu pun boleh mendatangkan kebaikan itu, menyampaikan satu ayat yang berupa ilmu itu pun dan diamalkan oleh orang lain, itu pun sudah dikira amal tu. Betul, amal jariah. Jariah itu berterusan. Ya, dan dalam hal ini juga bercakap mengenai dengan istiqamah, kerana topik kita ni tu maknakan ia dengan istiqamah, sesuatu yang mudah disebut, dilisankan juga, tetapi untuk beristiqamah tu Ustazah, di mulut-mulut bilang mudahan ku istiqamah, mudahan ku tahan rasa, tapi dasarnya memang banyak cabaran dalam mana tu Pak. Macam mana gaya kita ni untuk dapat bertahan dalam apapun perubahan yang menjurus ke arah kebaikan sempena kedatangan tahun hijrah ini juga Ustazah. Baik. Malara selalu ni bukan saja seorang dua, tetapi semua sekali merasai tentang sukarnya kita nyatakan beristiqamah dalam memaknai hijrah kita ni tu. Contohnya tadi apa yang tadi saya sebutkan, hijrah itu apa yang lebih penting sekali bukan hanya setakat perubahan ke arah fizikal ataupun material, tapi lebih penting kepada kerohanian ataupun peribadi kita ni. Jadinya contoh saja tadi peribadi secara fizikalnya tu akan mau daripada berisi kepada yang macam kurus. Jadi kurus tu awal-awalan ni saja sehari dua ni makan sayur agaknya, tapi esok paginya seekor kerabau. Esoknya seekor kerabau, cuma ataupun seekor unta. Macam tu masya-Allah. Ini di sana tu indah konsisten kan.
Betul. Sebab itu nawai itu yang paling Nawai penting. Dalam Islam mementingkan tentang nawai itu kita ni tu. Apa niat kita ni tentang sesuatu hal. Apapun juga yang kita ni lakukan berbalik kepada niat kita ni. Contoh saja mungkin terlupa. Okey, normal 1 ke 2 hari ataupun ke 3 hari ia gagal tentang mengiltizamkan ia punya azamnya tu. Tetapi sudah kali keempat kuat balik. Artinya di sana tu ia istiqomahkan balik. Bukannya mati selama-lamanya azamnya tu. 2 hari ganya okey, kemudian mati. Kemudian setahun akan datang baru berbalik, indah. Tapi 3 hari ia gagal, tapi kemudian ia bangkit kembali istiqamah, berbalik kepada niat kita ni. Sebab itu niat ni adalah paling penting dalam kita ni melakukan sesuatu amal ibadah tu. Okey, kemudian yang kedua adalah kita ni tu kalau kita ni berhijrah ke arah yang lebih baik ni, paling penting sekali adalah kita ni jangan rasa berseorangan. Mesti cari circle ataupun lingkungan yang sama dengan kita ni punya nawai itu kita ni tu, niat kita ni tu. Contoh saja diri saya ni aku indah mau tahun ni mengumpat. Contoh, caritah kawan-kawan ataupun sekeliling kita ni bukannya geng membawang, tapi geng menggoreng. Sesuatu yang lebih bagi manfaat arah ummah. Membawang apa juganya bawang. Cuma tu, tapi kalau ia digorengnya bawang itu, buatkannya soto, kemudian dibaginya ada tempat anak yatim, menjadi kebaikan ada tempat dirinya. Artinya caritah lingkungan circle yang baik, yang positif dan juga baik. Dan di sana tu jangan teragak-agak bila mana sahaja kita ni tu di dalam circle yang positif itu, kalaulah kita ni down dengan kebaikan ani, jangan kita ni tu terasa malu untuk meminta bantuan. Kita ni minta bantuan, wahai sahabat, aku masa ni lari dengan aku punya tujuan. Tarik ku tarik. Diorang akan menarik. Jangan cuma ni, kamu aku simpan air supaya sadar. Cuma-cuma tu, contoh sahaja. Artinya di sini ni, bila mana sahaja kawan kita ni menarik itu, insya-Allah kita ni pun sendirinya akan menarik tertarik juga, tertarik kepada kebaikan itu. Artinya di sini ni, di dalam dunia ni kita ni bukannya Lone Ranger. Betul. Bukannya seorang saja, tapi kita ni tu kemasyarakatan. Maksudnya tu kita ni tu ada sahabat dan ada circle-circle yang tertentu. Artinya di sini ni kita ni mesti memilih kawan-kawan yang baik supaya tercapai apa kita ni punya maukan niat kita ni untuk berhijrah itu. Betul. Kemudian yang ketiga, macam mana kita ni tu kan mengukuhkan lagi kita ni punya istiqamah dalam berhijrah ini adalah memperbanyakkan membersihkan hati. Sesungguhnya niat itu letaknya dalam hati. Kalaulah hati ni ia baik, di dalam ani baik, maka luarannya pun akan baik. Tapi kalau sekiranya hati kita ni tu penuh dengan bintik-bintik hitam, dengan penuh dengan dosa, maka luaran kita ni tu pun akan menjadi bengis dan sifat-sifat mazmumah dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Sebab itu wajib kita ni sentiasa melazimi membersihkan hati kita ni. Macam mana kita ni membersihkan hati? Jangan diklorok minum klorok, bukan cara macam tu. Macam mana membersihkan atau maksudnya mensucikan hati kita ni dengan selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lakukan solat sunat taubat. Kalau kita ni lakukan solat sunat taubat itu taubat nasuha, iaitu kita ni tu mengakui kesalahan dan juga mengakui keinsafan kita ni kepada Allah. Ya Allah, aku sudah buat dosa, ya Allah. Ya Allah, aku ni banyak dosa. Aku ni lama. Aku ni indah nampak jalan dengan apa yang aku kegelapan masa ni aku rasai. Bagi aku hidayahmu ya Allah. Aku mau berubah ya Allah. Kalau kita ni kuat, kalau kita ni berbicara dengan Allah daripada hati kepada Allah, insya-Allah Allah itu akan bagi solusi dan juga akan membagi ketenangan. Ini paling penting. Ketenangan di dalam hati kita ni, insya-Allah kita ni tu akan orang nampak satu persatu. Inilah yang dikatakan sebagai hikmah. Hikmah itu dia dirasai. Betul. Hikmah ya dirasai ya. Bukan dicari. Bukannya dicari. Sebab itu kita ni bila mensucikan diri seperti tadi itu solat sunat taubat.
kemudian memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kerana memperbanyakkan bacaan Al-Quran ini, ia akan menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Walaupun tani indah faham, ada yang indah faham maknanya, tapi darah kita ni dalam diri kita ni akan nyorang hidup. Ini yang saya baca ataupun dengar daripada ceramah mufti kita ni. Betul. Apabila tasbih kemudian dibacakan Al-Fatihah, ia punya tasbih itu bergerak sendiri. Artinya ia pun hidup. Apatah lagi kalau zikir keluar di dalam mulut kita ni, darah-darah getarannya tu ke dalam organ kita ni. Organ kita ni. Maka akan menjadikan diri kita ni tu lebih nyorang ada aura positif di dalam diri kita ni dengan zikir-zikir Allah. Okay, kemudian yang ketiganya yang saya akan tekankan macam mana kita ni tu kan membersihkan hati kita ni adalah jua jangan sekali-kali kitanya tu malu untuk berjumpa dengan guru-guru dan ulama. Kadang-kadang kita ni mesti memerlukan kalau kita ni indah mendengar nasihat sebanyak 3 hari, lain tu rasanya. Sebab itu selalu mendengar yang baik-baik, cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik, insya-Allah yang baik-baik itu pun datang kepada diri kita ni. Insya-Allah. Baik, apapun terima kasih Yang Mulia Ustazah. Penghujung hari ataupun penghujung lembaran tarikh 29 Zulhijjah hari ini, kita ni suburkan hati dan minda kita ni dengan ilmu untuk lebih memahami apa sebenarnya hijrah itu dan konsep hijrah itu macam mana. Dan kami ucapkan sedikit penghargaan kepada Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Siti Haji Rajid, dai bertauliah Majlis Ugama Islam, menyerikan ruangan kita ni hari ini. Hijrah maknakan ia dengan istiqamah. Mungkin Jua Sarina dan juga Deni sempena awal tahun hijrah ni adalah sedikit pantun. Boleh. Masya-Allah. Deni akan membalas tu. Okay. Awal Muharram menjelma lagi mengatur azam di tahun baru. Panjang umur, murah rezeki, moga sihat ceria selalu. Alhamdulillah. Masya-Allah. Dan terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.